petang ini. Mari sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada hari yang barakah ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh mengubah balik hati kami, tabbit qulubana ala dinik, ketetapkan hati kami Ya Allah, daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian Ya Allah, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah, Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansur alaina, dan limpahkanlah kepada kami Ya Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aqal rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala beri pada petang ini. Moga-moga kita dapat bersyukur. Dan bila pada tahapan yang lepas, ya, insya-Allah pada yang lepas kita dah bincang tentang tajuk hari ini, tajuk sama lagi ni, iaitu bab yang ke-20. Bab yang ke-20, semua malaikat sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kepada Adam. Yang kali ini ni maksudnya masih lagi dalam bab yang sama. Maksudnya semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Maksudnya sini adalah ajma'in. Maksudnya semua. Kulluhum ajma'in. Semua mereka. Tak ada satu pun yang tertinggal. Menunjukkan bahawa tak adalah malaikat semua, Jibril, Israel, malaikat Mikail, semua telah sujud pada Adam. Okey, jadi pada hari ini kita masuk dalam sujudnya para malaikat kepada Adam. Bukan sujud menyembah Adam, tetapi sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam adalah ibadah kepada Allah. Saya baca je. Sesungguhnya Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ketika sujud kepadanya, mereka sebenarnya telah melaksanakan perintah Allah. Justru sujud mereka kepada Adam adalah tanda mereka beribadah kepada Allah. Allah tidak membenarkan sesiapa menyembahnya dan menyembah selainnya serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Bahkan dia melarang menjadikan selain daripada Allah, daripadanya di kalangan makhluk sebagai Tuhan. Ketika dia memerintahkan hambanya yang terdiri daripada malaikat, jin dan manusia, maka
supaya memanifestasikan ibadah itu dengan cara yang zahir, sebenarnya Allah menyuruh mereka supaya menyembah Allah. Maksudnya, walaupun dia suruh kita ni malaikat ni sembah Allah, sembah manusia, tapi sebenarnya sembah manusia, tapi sembah itu adalah merupakan ibadat. Ibadat perintah. Maksudnya segala apa yang Allah sebut. Allah suruh taat kepada ayah kita, suruh taat kepada pemimpin, suruh taat kepada siapa saja yang perlu ni Allah taat, suami ke sebagainya, ataupun anak kepada ibu dan sebagainya, maka ini adalah merupakan ibadat. Bukan kita hanya memuliakan dia, tapi itu adalah perasaan ta'abbud ataupun perasaan untuk menjadi ibadat. Apa saja menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kak Nurmawati Zakaria, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasnas Ismail, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Oji Azril, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Zanah Ishaq, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Rosma Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Wan Aisyah Anda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakiyah Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadinya ibadah itu tidak lain adalah simbolik kepada pengibadatan kepada Allah. Maksudnya simbolik saja. Maksudnya Allah suruh ini macam Nabi Saleh. Allah tak ada apa nak uji, Allah uji dengan letakkan satu unta, janganlah sembelih. Benda tu bukan apa, untuk nak menguji saja. Orang ni sembah tak Allah. Sembah tak Allah. Allah taat tak pada Allah. Begitulah. Maksud ujian, taat tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sama seperti mana Allah memerintahkan kita supaya menghadap kiblat ketika solat. Begitu juga orang yang bersolat di depan Kaabah. Sujud depan Kaabah. Kita sujud depan Kaabah. Maka mereka diperintahkan oleh Allah supaya menghadap Kaabah yang sama dan kemudian suruh sujud kepada Kaabah. Bukan kita suruh sujud kepada Kaabah, tapi sujud kepada Kaabah itu adalah simbolik kepada taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata, kalau kita sembah berhala hari ini, maka dia pun jawab benda yang sama. Maka kita kata bahawa kita sembah berhala, sebabkan kita ni sembah berhala tapi sebenarnya disembah Allah, Tuhan Allah. Tapi sebenarnya mereka tak sama dengan sembah kembang Kaabah. Sembah Kaabah ni kita bukan sembah Kaabah, tidak. Kita sembah dan saat mana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, cuma semuanya satukan hati menghadap kiblat. So, sebagaimana kalau kita melihat TV. Kita depan orang ramai tengok TV. Kita tengok TV ke tengok drama dalam TV? Kita seolah-olah kita menonton duduk TV, depan TV tengok TV. Tak, kita tak tengok TV tu. Kita sebenarnya hakikat dia tengok cerita. Kita sedang menonton televisyen atau mendengar berita. Mendengar berita. Kita ni duduk mendengar berita. Duduk tengok berita pukul 8 malam, duduk kejap tengok berita. Kita sedang tengah dengar berita, tengah dengar berita, bukan tengok TV. Tengok TV ni apa tengok TV? Maksudnya TV tu cuma sekadar je, bukan nak tengok sangat pun. Kalau tak ada televisyen, tak ada berita hari tu, kita pun tak tengok TV tu. Maksudnya, hakikat yang sebenarnya kita tengok TV tu bukan kerana TV tu. Tapi kerana ada berita dalam tu. Ada berita dalam tu. Jadi ada drama dalam tu. Ada drama cerita ramah dalam tu. Ada orang-orang sekarang apa? Gegar berganza. Mereka dia tengok ramai-ramai, Raja Lawak sebagainya. Rumah saya pun dah lama tak ada TV. 12 tahun. Jadi bila tengok TV tu, sebenarnya manifestasi ataupun sebut tentang hakikat tengok TV tu bukan melihat TV tu. Tapi sebenarnya yang kita nak lihat adalah cerita ramah, Nona, MHI, Selamat Pagi Malaysia. Macam-macam lah kita tengok. Al-Kuliah. Tanyalah Ustaz yang kita tengok. Itu sebenarnya hakikat yang sebenarnya kita nak tengok televisyen tersebut. Dengar berita malam ni. Buka TV. Buka. Kita pun buka TV. Nonton ramai-ramai depan TV. Nak tengok berita malam ni. Kan? Kita nak tengok puasa bila? Hari Isnin ke Selasa. Contoh. Jadi kita nak buka tu kerana nak tengok pengumuman untuk puasa. Adakah hari ini atau lusa? Esok ataupun lusa.
Bukanlah kita nak sebut, tapi kita kena tengoklah TV tu. Begitulah juga pandangan-pandangan ulama tentang bagaimana begitulah juga kita dipinta untuk sujud kepada Kaabah. Depan Kaabah itu, kita akan melihat secara hakikatnya tidak. Bukan sujud kepada Kaabah, tapi sujud pada Allah. Kita pun bila sujud depan Kaabah tu, kita tak sujud Kaabah. Tak semua sujud depan Kaabah. Kita sujud sebenarnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada satu tempat yang boleh kita sujud. Tanda saja. Okey, begitulah. Jadi persoalannya, adakah orang yang solat menunaikan solat kerana Kaabah? Tidak. Maka persoalannya, adakah orang solat menunaikan solat kerana dia nak sujud depan Kaabah? Kerana adakah dia solat tu kerana apa? Kerana depan dia Kaabah aku sujud. Maka tidak. Walaupun kita menghadap Kaabah, sujud depan Kaabah, maka kita bukan solat kerana Kaabah, tapi solat kerana Allah. Dan juga hati orang malaikat sujud kepada Adam, tapi hatinya beribadat kerana Allah. Disujud kerana Allah. Kalau Allah tak suruh perintah kepada sujud kepada Adam, maka malaikat tak akan sujud kepada Adam. Tak akan sujud kepada Adam. Jadi tentu sekali tidaklah, kerana sesungguhnya dia bersolat kerana Allah. Kaabah adalah sekadar kiblat ke arah tuju saja. Arah tuju. Katakan juga hal yang sama ketika mana bertawaf berdekatan dengan Kaabah untuk ibadah haji dan juga umrah. Begitu juga mencium Hajar Aswad. Begitu justru orang mukmin hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ketika menunaikan haji. Kalau kita nak sujud, maksudnya Kaabah tu baru kita boleh sujud, maka orang akan sesembah Kaabah ni setahun semua hidup sekali. Kalau dia pergi haji setahun semua hidup sekali, maka dia boleh sembah. Kalau nak katakan sembah lah, tapi tidak. Waktu tu ibadat haji, tapi waktu di Malaysia nanti kita boleh sujud. Mana-mana tempat sujud. Di mana-mana ruang dalam bilik kita boleh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Oleh kerana itu, perbuatan sujud para malaikat kepada Nabi Adam adalah ibadah mereka kepada Allah. Ia adalah semata-mata untuk memuliakan dan mengalu-ngalukan kedatangan baginda, dan bahkan ia juga adalah pengiktirafan mereka terhadap kelebihan dan kedudukan baginda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, dia naik di sujud ini hanyalah antara tanda kehebatan yang Allah nak tunjukkan bahawa hebat. Bahawa hebatnya Nabi ini, kelebihan dia berbanding dengan makhluk yang lain. Tanda mulia tu dengan cara sujud pada Nabi Allah Adam dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pada zahir ayat Al-Quran ini, saya baca je dulu. Sesungguhnya para malaikat diperintahkan untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara minal kafirin. InsyaAllah. Jadinya, dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada malaikat. Maksudnya kami ini berfirman kepada malaikat, tunduklah wahai malaikat, iaitu dengan cara memberi hormat, tanda hormat kepada Nabi Allah Adam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat kepada Adam, illa iblis, melainkan iblis. Dienggan dan takbur, dan dia juga tergolong dari kalangan golongan orang-orang kafir. Golongan-golongan orang kafir. Jadi kita dapat ta'rif, dapati alif lam ta'rif yang ada pada perkataan al-malaikah, menunjukkan makna umum. Iaitu alif lam ta'lilamu ma'rifah lil malaikah. Maksudnya pada perkataan malaikah itu ada lam ta'rif. Katakanlah kepada malaikat. Maksudnya semua malaikat. Umum. Maka ia merangkumi ke semua malaikat. Bukti yang menunjukkan makna umum ini adalah ketika mana Allah menegaskan kepada dua lafaz. Dia lafaz taukid, iaitu lafaz penegasan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Maksudnya, yang dikatakan perkataan kulluhum, maksudnya semua mereka, overall. And kulluhum ni overall, semua. Adalah taukid maknawi berbaris dhammah, kerana ia adalah taukid bagi al-malaikah, nama malaikat, iaitu pelaku bagi kata kerja sajadah. Sama seperti perkataan ajma'un, iaitu jamak, iaitu semua, ajma'un.
ia juga ada taukid maknawi berbaris dhammah. Maknanya seluruhnya adalah maksudnya seluruh malaikat. Bukannya dikhususkan pada malaikat-malaikat tertentu. Bukan. Tapi malaikat seluruhnya. Pertama yang kita nak tahu, Allah suruh sujud ini, dia semua malaikat. Maksudnya tak, bila kita ketahui pada petang ini, semua malaikat dipaksa ataupun disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, illa iblis, melainkan iblis. Melainkan iblis ada dalam ayat 50 surah Al-Kahfi pula, ayat yang sama, cuma belakang dia kana minal jin, dan iblis itu sebenarnya daripada kalangan jin, bukan malaikat. Bukan malaikat. Daripada penjelasan ini kita dapat fahami bahawa kedua-dua lafaz taukid ini adalah penekanan Al-Quran dalam menegaskan bahawa kesemua malaikat telah melaksanakan perintah Allah dan telah tunduk sujud kepada Nabi Adam. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang terlepas daripada melakukannya. Kerana sebagaimana kita semua tahu daripada keterangan Al-Quran ini, bahawa para malaikat adalah hamba yang senantiasa taat kepada keterangan Al-Quran ini, dan kepada malaikat adalah hamba yang sentiasa taat kepada suruhan Allah dan perintahnya. Malahan mereka tidak pernah melakukan maksiat, menentang segala perintahnya. Sebaliknya, mereka melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepada dia mereka akan laksanakan. Jadi itu, pertama sekali kita nak tahu, tak satu malaikat pun tak sujud. Maksudnya semua malaikat sujud, menunjukkan bahawa tak ada satu malaikat pun yang ada dalamnya itu rasa untuk ingkar pada Allah. Ini satu lagi benda yang kita kena faham. Kulluhum ajma'un, maksudnya semua malaikat. Kalau kita ada semua, tak mungkin semua. Mesti ada yang pandangannya begini. Tapi kali ini nak menunjukkan bahawa Allah telah ciptakan malaikat ni, apa tadaburnya, kena tahu, Allah ciptakan malaikat ni taat sungguh kepada Allah. Taat sungguh kepada Allah. Sampai suruh sujud kepada Adam, dia sujud. Semua. Walaupun malaikatul maut sekalipun. Malaikat Jibril alaihi wassalam, walaupun malaikat tu besar Israfil, malaikat Mikail. Ini malaikat yang besar-besar ni semua juga sujud pada Adam. Pada Adam nak menunjukkan bahawa taatnya. Taatnya macam seolah-olah malaikat. Ketika mana malaikatul maut nak cabut nyawa kita ni, kalau Allah kata cabut, maka cabut. Dia tak boleh lagi, tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Cabut, tetap dia akan cabut. Tetap dia akan cabut nyawa kita. Jadi kita faham tentang bagaimana taatnya seluruh malaikat. Tak ada. Maksudnya tak ada nanti. Tak ada nanti. Okey. InsyaAllah. Okey, Kak Rosnianti Mansur. Kak Bonderus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Maimuda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Asmarina Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Faizah Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ros Haniza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zarina Sultan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baru balik daripada kubur Salmah Ali Muhammad, salah seorang jemaah. Setiap pagi sama-sama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kata apa? Saya baru balik daripada kubur Salmah Ali, salah seorang jemaah. Setiap pagi sama-sama kita doakan arwah. Allahumma, selamat dikebumikan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Moga-moga kita bacakan suratul Fatihah, dihadiahkan kepada sahabat kita Salmah Ali Muhammad, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah. Allahumma ja'al. Moga-moga Allah jadikan wa awsil dan sampaikan sawaba, pahala ma qara'nahu minal Quran, dari bacaan Al-Quran kita ini kepada Al-Marhumah Salmah Ali Muhammad, insyaAllah. Alhamdulillah.
Seterusnya, dan itu pertama tentang cerita lah. Okey, Kak Zuhaya Mak Zahdi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rozi Masri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Siti Hawa Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Kak Nur Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya, iaitu kelebihan Adam daripada malaikat. Ini menunjukkan bahawa ada kelebihan. Dia tak suruh Adam yang sujud kepada malaikat, tapi dia suruh malaikat yang sujud. Contoh macam kita dengan mak kita. Contoh kita dengan bapa kita. Kita yang disuruh taat kepada bapa, bukan bapa terus taat kepada anak. Bapa berbuat baik dengan anak, tapi dari segi kemuliaan maka mak bapa lebih mulia daripada anak, dan kita lebih mulia daripada anak kita sendiri. Jadi ini kemuliaan yang Allah bagi, merupakan suruh supaya kita taat kepada mak bapak kita, dan anak taat kepada kita, taat kepada kita. Ini merupakan, jadi kelebihan dekat sini nampak dah. Nampak kan bahawa perintah Allah kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam adalah kekurniaan dan kelebihan yang diberikan. Kurniaan dia apa? Antaranya dia akal dengan tutur bicara, iaitu lidah. Kehebatan tutur bicara dan juga akal. Supaya sujud kepada Adam ni adalah kurniaan atas dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, berbanding dengan mereka, iaitu malaikat. Kita nampak malaikat hebat. Ini cerita malaikat dengan manusia aja. Hari ini kita lebih muliakan pula. Kadang-kadang kita ada orang yang sujud kepada syaitan. Sanggup buat benda khurafat. Nak minta bantuan jin, nak minta bantuan yang golongan yang bukan khalifah. Iaitu dia bukan orang golongan yang terhebat. Manusia ni golongan yang paling hebat, bukannya jin. Kita nak tahu masa depan, nak tahu itu pencuri, maka cari bomoh. Bomoh mana? Bomoh pergi cari jin. Ini jahil sungguh. Ini orang golongan jahil. Yang mana mereka nak tahu, nak selamat hidup, nak hebat, mereka gunakan jin. Sedangkan manusia dengan jin ini, maka manusia jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Bukan kita kata bahawa jin tidak hebat, tapi maksudnya Allah dah jadikan manusia ni hebat sungguh. Manusia ni hebat sungguh. Jadi pendapat yang paling rajih adalah jelas bahawa para nabi dan wali adalah lebih baik. Maksudnya jelas, tak ada ulama yang tidak sepakat benda ni. Bahawa para nabi, para rasul, para awliya Allah, iaitu ulama-ulama yang soleh, para wali-wali Allah, orang-orang ahli ibadat yang soleh, yang taat ikhlas pada Allah, itu adalah lebih baik di sisi Allah berbanding dengan para malaikat. Yang ini jelas, semua orang tahu. Sini semua ulama tidak ada yang tidak sepakat benda ni. Kerana apa? Iman para malaikat itu adalah iman yang hanya mengikut fitrah. Itu pertama. Kerana mereka ini, begitu juga ibadat mereka kepada Allah adalah ibadah yang juga mengikut fitrah mereka saja. Mereka tidak mempunyai sebarang kehendak maupun pilihan. Perjalanan mereka melakukannya tidak memerlukan usaha, ikhtiar, mujahadah dan juga tarbiyah. Semestinya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kepada mereka sebegitu rupa, iaitu taat kepada Allah. Mereka tak pernah penat. Mereka tak rasa macam ada bosan, mood tak ada. Tak ada mood lah ustaz nak ibadat. Kan? Kita macam hari ni kan kadang-kadang kita kuliah waktu malam. Oi, semangat. Kan? Waktu petang ni ya Allah, bukannya dengan orang yang nak mengajar, orang yang nak mendengar, orang yang nak bercakap ni pun lepas nak bercakap. Jadi macam tu lah. Dia punya mood nak bercakap tu semangat tak ada. Semangat nak bercakap tu memang Allah malah nak bercakap. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, iaitu dalam al-kitab al-Imam Sahih Bukhari, mengatakan bahawa ya Rasulullah, ma afdalu af'alu ila Allah. Maka Nabi kata sebaik-baik af'alu ila Allah, hadis Bukhari, adalah yang mana yang kamu kalau beramal itu, maka pilihlah yang sedikit dan kemudian kekalkan, dan berzikirlah mengikut apa yang engkau mampu. Berzikir dengan apa yang kita mampu, jangan berzikir dengan apa yang kita tak mampu. Sebab apa? Nanti kita akan datang boring. Datang boring, tak suka, lemah. Jadi buatlah benda yang kita mampu dulu. Jangan tengok saiz kasut orang. Setiap orang ada saiz kasut mereka. Kita ada saiz kasut kita. Yang penting sekarang ni, kalau kita nak husnul khatimah, yang penting bukan amalan itu sendiri, tapi yang penting bagaimana kita nak istiqamah dengan amal. Jadi sebelum kita nak pilih amal, maka kita kena pilih amal yang kita boleh istiqamah. Bukan yang banyak, tapi yang istiqamah. Kalau kita nak buat statement bank, kalau kita berniaga,
maka kita kena tahu bank yang kita nak buat ni, statement yang kita nak buat ni walaupun sedikit tapi dia istiqamah. Maintain. Keluar masuk cantik, berniaga untung besar, istiqamah. Bukan ni hari ni boleh untung, besok rugi. Bulan depan tak ada apa-apa. Jadi cantik statement. Jadi begitu juga statement kita depan Allah nak tunjuk adalah statement ibadat kita yang maintain. Yang maintain. Tapi banyak lagi, alhamdulillah, benda-benda semua ya Allah, kalau lagi banyak lagi baik. Kalau dia boleh istiqamah. Tapi yang Nabi sebut amalan yang paling baik bukannya amalan yang banyak, tapi amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang istiqamah. Istiqamah. Sebab tu pilih satu amalan yang kita rasa macam hari-hari apa yang kita nak buat. Hari-hari apa yang kita nak buat. Justru mereka ada rasa bosan, ada rasa tak suka solat duha, kalau boleh jangan terlalu banyak. Solat duha ni kalau boleh biarlah buat 4 rakaat. Maka saya suka buat 4 rakaat. Dua lah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Cukup. Saya punya cukup. Walaupun ada orang yang istiqamah 8 rakaat, saya suka buat 2, 4 cukup. Tapi kalau saya ada waktu free, saya buat 8 suka hati saya. Saya tambah. Tapi kalau yang istiqamah yang sikit. Yang kalau ada waktu free tengah tak apa-apa, buatlah lagi tambah. Buat lagi tambah. Tak apa. Tapi kalau yang istiqamah tu jangan yang banyak. Yang sikit. Yang istiqamah tu contoh, kita lepas isyak kita baca Al-Mulk. Yang ini istiqamah. Lepas tu kita baca Amanah Rasul Bima. Ada orang yang baca, kadang-kadang saya baca apa? Al-Waqi'ah. Kerana saya ada, bila ada masa, saya suka baca surah As-Sajadah. Saya ada masa, tapi saya tak letak bagi istiqamah. Saya cuma bila tengah free, naik kereta, ada masa lagi pula baca lah. Apal surah As-Sajadah. Dan tengah-tengah baca surah As-Sajadah, apabila masa lagi saya suruh Waqi'ah. Saya suka baca malam. Tapi yang saya istiqamah adalah Al-Mulk dengan Amanah Rasul Bima. Tapi kalau ada masa, saya suka tambah. Ada masa mungkin akan datang next, saya nak jadikan sebagai istiqamah. Tapi saya mulakan yang sedikit. Sedikit. Bukan tak nak yang banyak. Nak, cuma takut nanti bila kita buat hari ni, besok terjemu. Manusia ni ada jemu dia. Ada penatnya. Ada bosannya. Ada moodnya. Jadi, biarlah mulakan dengan benda yang sedikit, tetapi dia kekal. Kekal. Nak tambah tak apa. Sedikit demi sedikit. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi berzikirlah mengikut apa yang kita mampu. Kita mampu. Sebab tu banyak artis minta maaf. Mereka tak boleh istiqamah. Tapi orang-orang yang alim ulama, maka mereka istiqamah terus. Kalau baik, dia terus baik. Walaupun walaupun artis kadang-kadang ada yang menghina, ustaz ada gini-gini. Tak. Walaupun dia menghina orang tu dah lama dah. Tapi begitu dia memang. Tapi kalau kita ni yang baru bergerak ni, jangan sombong dulu. Takut-takut nanti sekejap lagi kita lebih dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, justru mereka menunaikan ibadat, manusia ni malaikat tanpa rasa penat. Tanpa rasa lelah, malas dan bosan. Saya bila tengok masalah tak lelah, tak bosan ni kan. Saya betul lah, ada satu syekh saya sebut dulu. Kalau kita nak minta doa pada Allah, dia kata baca surah baca surah Ayatul Kursi. Baca Ayatul Kursi. Dia kata kalau kita nak doa, cuba try baca Ayatul Kursi dan baca makna dia. 3 yang terakhir. Dah sampai wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kerusi Allah. Dari situ tu kita pejam mata sekejap atau kita khusyukkan hati kita. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kerusi Allah. Di langit dan di bumi. Kuasa Allah ni, langit, bumi ni semua atas kuasa Allah. Dalam lingkungan kawasan Allah yang Allah tahu semuanya. Wala ya'uduhu, dan tak sedikit pun Allah tu penat pun tidak. Ingat Allah tu sinatun wala naum, tidak pernah tidur. Kan? Dan dia ni wala ya'uduhu, tak pernah rasa penat. Sikit penat pun tak ada. Hifzuhuma, untuk menjaga langit bumi ni. Maksudnya saya kalau nak tahu benda tu je, saya kalau nak letakkan bahawa Allah tak sedikit penat sikit, mengeluh sikit pun tak pernah. Penat sikit pun tak pernah jaga langit dan bumi. Apatah lagi lah, saya nak cuma minta, ya Allah, kurniakanlah anak ya Allah, kurniakanlah anak, ya Allah, yang soleh. Ya Allah, dapatkanlah bayar sewa rumah, ya Allah. Ya Allah, aku nak, ya Allah, dapatkanlah. Benda yang kita minta ni kecil sangat.
Tak sedikit pun Allah penat menjaga langit dan bumi ni, bukan jaga kita. Bumi, langit ni Allah tak penat. Kalau Allah nak bagi, percayalah, Allah boleh bagi. Cuma belum tentu masanya Allah bagi. Jadi kalau saat itu je kita yakin bahawa Allah memang boleh bagi. Tapi kita je yang macam mana ni? Boleh tak Allah bagi kita? Kita ni sebenarnya, kita kena percaya Allah boleh bagi. Cuma kita yang tak percaya Allah boleh bagi ke tak? Benar sekali. Kita dah minta pada Allah, ya Allah aku nak begini. Kita pula tak yakin. Dapat ke tak? Kita pula. Jadi bila kita dah minta percaya kepada Allah, sekiranya ada waktu tak dapat, Allah bagi, tentulah ada yang lebih Allah bagi. Allah nak tak bagi kita pada benda yang lebih baik. Lebih baik. Jadi minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kemudian sementara manusia pula ditaklifkan oleh Allah yang beribadah kepadanya, lalu para wali Allah yang saleh melaksanakan perintahnya dengan pilihan, mujahadah dan usaha mereka sendiri. Mereka berjaya mengatasi segala halangan, kekecewaan, godaan. Semua mereka lalui. Sebab tu dalam surah disebut ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang manusia ni, iaitu dalam bab dalam surah bab umur, bab umur, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut bila mana ketika mana manusia tu sampai pada umurnya itu asyuddah. Surah Al-Ahqaf ayat 15, maka bila manusia tu sampailah hatta balagha asyuddah, maka manusia bila sampai umur yang di dalam asyuddah. Asyuddah ni umur 30. Umur asyuddah ni umur 30 hingga 40, satu umur yang disebut dalam Quran, kalau bukan dalam tafsir Al-Munir, adalah golongan yang paling diuji oleh Allah. Maka dia pernah akan rasa kecewa. Manusia tak mungkin tak pernah rasa kecewa pada umurnya 30. Ini janji disebut dalam Al-Quran, umur 30. Walaupun ada sebagainya umur 20-an. Tapi umur yang bermulanya ujian. Yang paling dahsyat, maha dahsyat, asyuddah, tekanan hidup. Kan? Kita dipukul ombak hidup di alam yang nyata. Kan? Kita dipukul ombak hidup di alam yang nyata. Maksudnya dipukul ombak hidup. Umurnya disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, adalah pada hatta, apabila mula sampai umurnya balagha asyuddah, umurnya 30 tahun. Asyuddah. Ulama letakkan Ibnu Katsir bahawa itu adalah umur yang paling tinggi, paling klimaks. Bermulanya ibadat, bermulanya ujian yang ada pada diri dia paling dahsyat. Sebab tu orang yang 30, saya 40, kan? Umur yang 30-an ini umur yang disau arti khianat. Umur yang dia mengenal arti kekecewaan. Umur yang dikenal arti godaan. Umur yang kita mengenal halangan-halangan yang kita nak buat. Pada umur, kenapa Ustaz? Kenapa tak disebut umur 18 tahun? Kenapa tak disebut umur 20 tahun? Ya, kalau umur 20 tahun ni, umurnya budak-budak baru baru habis diploma. Baru habis diploma, tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Maksudnya dia nak bersanding pun atas kayangan. Bersanding. Ini budak-budak baru nak up BBNU. Baru dengan segulung ijazah. Baling, lepas daripada convocation, kita baling segulung ijazah. Maka apa budak-budak ni kalau berbual, kita dah berjaya. Mencapai segalanya. Macam seolah-olah bumi ni, langit ni dah mula boleh takluk. Kalau boleh nak kahwin dengan pemaisuri yang hebat. Kalau boleh nak boleh pakai kereta BMW. Kalau boleh berjaya. Tetapi akhirnya, Viva Turbo je yang mampu dibeli dulu. PTPTN pun berat nak rupa-rupanya nak dibayar. Rupa-rupanya kehidupan ni tak sama dengan apa yang kita bayang. Kenapa rupa-rupanya cikgu yang umur 40 tahun masih pakai motor pergi kerja? Sedangkan budak-budak muda nak beli motor yang mahal. Motor sampai 30,000. Tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba bila dah tua, dia pakai motor EX5 je lagi. Sebab orang yang umur 30-an ini, 20-an lain. 30-an dia mula diuji. Sebab tu umur 20-an tak apa. Dia berfikir tentang impian, tak apa. Tapi umur 30, dia dah mula realistik. Sebab tu ulama sebut, dia dah mula realistik. Umur 30. Sebab apa?
pada umur ketika itulah, maka dia akan diuji oleh Allah. Supaya apa? Supaya tahu erti banyaknya kerja macam mana pun, sewa rumah tak mampu bayar juga. Allah khianatkan kawan baik dia, khianat dia. Ini baik-baik dia. Kawan baik dia boleh khianat dia. Yang dia percaya selama ni. Rupa-rupanya yang menjatuhkan dia selama ni, kawan dia sendiri. Ataupun musuh dia yang dia nampak percaya, rupanya dia dah banyak tolong kita. Ini erti bahawa dalam keadaan usaha macam mana banyak pun, tetap juga Allah tak bagi kita berjaya. Sampailah umur 30-an ini merupakan umur yang paling kemuncak. Sehingga apa dia? Kerana umur 30-an ini adalah umur yang akan membawa manusia ni umur yang paling hebat. Iaitu 40. 40. Sampai umur 40 ni lah, manusia tu Allah bekalkan dengan ketabahan, kehebatan, fikiran yang betul-betul matang. Sehingga umur 40 ni, saya lah 41. Kan? Jadi bila 41 ni, kalau dalam bulan Islam dah 42 dah. 40, kalau nisfu Sya'ban semalam, saya punya tarikh lahir. Saya nisfu Sya'ban ni tarikh lahir. Sebab kalau bulan Hijrah, saya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Jadi bila masuk 42. Jadi bila umur 42 ni, dia masuk umur yang dah lain, tak sama dengan 30-an. Sebab tu, orang umur 40-an ni, dia, macam nak cakap, nak katakan handsome sangat tu, tidaklah. Cuma umur 40-an ni dia, macam mana cakap, dia matang. Bila saya dah masuk 40 ni, saya punya otak saya punya fikir, rumah saya, kadang-kadang bila fikir tentang apa, bila saya dapat bayar hutang, ada duit untuk saya pergi belanja anak-anak KFC, walaupun sebulan 2 kali, cukup untuk saya bayar kereta, dan saya dapat ada simpanan untuk bayar lagi bulan depan, dapat anak-anak bayar sewa rumah dulu, dapat anak-anak bayar yuran, itu saya cukup. Dulu tak. Saya kadang dulu kan, daripada walaupun duit tak ada, saya tetap juga sibuk dengan nak pergi jalan, nak beli itu, beli ni. Tapi bila dah umur 40 ni, saya suka dulu, tak apa. Anak punya yuran bayar dulu. Selesai yuran anak, tak apa, bayar dulu yang ini. Bayar 400. Biar tak ada duit dalam kocik. Tapi bayar dulu. Lain dengan saya waktu muda. Lain dengan waktu muda. Dulu kan yang mana saya nak dulu. Rasa macam nak dulu, rembat dulu. Rembat dulu. Kalau dapat benda yang lain, dapat dulu. Tak apa, hutang pun tak apa. Tapi bila dah masuk sekarang ni, saya lebih suka bayar hutang dulu, baru boleh fikir. Dia dah lain. Beli kereta pun, beli kereta apa yang kita mampu beli. Baru dah fikir, baru kereta yang mampu beli ni kereta apa. Sebab kita mampu melihat kereta, kerjaya kita dan kemampuan kita. Tapi orang muda 20-an tidak. Dia tengok kereta, dia tak tengok mampu dia. Itu beza. Orang waktu terbongkang, terduduk semua orang 30-an. Sebab masa dia buat kerjaya tu, terkerja dia waktu 20-an, umur 30 dia terbongkang. Sebab apa? 20-an dia belasah. Tapi tak apalah, itu umur 20-an, umur mencuba. Umur mencuba. Tapi umur 40, umur beramal. Wa balagha 40 sanah, dan apabila sampailah umurnya 40 tahun. Baru sampai surah Al-Ahqaf tadi. Tadi umur 30. Apabila dia sampai umurnya 40 tahun, baru capai. Tadi umur 30 asyuddah, masuklah umur 40 tahun. Jadi dalam Quran pun sebut umur-umur ni. Umur-umurnya, moga-moga. Geng ikan, apa tu? Sana Helwa, geng ikan tu apa tu? Macam-macam. Okey. Kak Rohana Kasim, Sana Helwa Ustaz. Semoga berbahagia dunia akhirat. Amin. Birthday Ustaz ya. Ya, birthday saya. Barakallahu fi umrik. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Okey, alhamdulillah. Sana Helwa, terima kasih. Okey, insya-Allah. Saya tak baca. Allah SWT dunia dan perlu cari akhirat. Kalau tak ingat akhirat, Masya Allah. Okey, insyaAllah. Jadi, Kak Azrina, dan berikanlah aku kebaikan yang mengalir sampai ke anak cucu. Amin. Sebab tu bila kita umur 40 tahun, kita punya doa bukan untuk diri kita je. Kan? 40 tahun ni kita berdoa supaya kita bersyukur dengan nikmat aku dan nikmat yang mak bapak aku buat. Mak bapak. Kemudian doa supaya amal soleh kita sampai kepada anak cucu. Maksudnya kita dah mula fikir kedua-dua dah. Ke atas, ke bawah. Umur 20-an ni kan fikir diri kita je. Seronok dapat pergi air terjun, hari ni kita nak mandi. Kan? Saya pergi air terjun, mandi, kolam, pergi laut. Tapi sekarang hari ni, saya kalau pergi pulau, pergi jalan, saya suka tengok anak saya mandi pula. Tengok anak saya mandi. Walaupun rumah saya kata, hai bang,
Tengok anak mandi ke tengok Mak Saleh mandi? Itu lain lah. Itu tertengok. Tertengok. Tengok anak-anak mandi. Okey, jadi okey, bila tengok anak mandi, seronok hati dia walaupun kita tak mandi. Walaupun kita tak mandi. Tapi kita tengok anak kita mandi, kita dah rasa bahagia. Sebab tu beza dengan 40. Sebab tu tengok umur 40 tak sama. Kalau dulu 20-an, kita yang nak bahagia. Kita yang nak rasa bahagia. Tapi umur 40 ni, macam mana kita nak bahagiakan orang pula? Macam mana fikir, macam mana saat, bagaimana. Dan Allah, moga-moga Allah SWT memberikan kita orang-orang yang soleh umur 40 ni, orang yang matang. Orang yang matang. Matang tak matang mana lah. Tapi kalau ikut pisang ni, umur 30 ni, umur baru nak tebang. Bergetah lagi. Pisang nipah. Maksudnya baru tebang pokok. Bergetah. Kalau masak goreng pun masih lagi bergetah sangat. Tak sedap. Tapi kalau umur 40 ni, dia sedap-sedap. 40 ni kalau goreng memang sedap. Dia kuning tak ada kuning tapi masak lah. Ini kalau goreng memang sedap. Umur saya lah. Umur yang paling handsome. Agak-agaknya. Umur 50 ni, dia kena cepat. 50 ni kena cepat. Sebab umur dia dah kuning separuh. Cepat man, masak goreng pisang tu. Pisang nipah tu dah nak masak sangat. Dia masak. Jadi kalau umur yang 60 ni, umur 60-70 ni, dia pisang dah jenis, dah tak boleh, dah masak sangat. Sangat. Terlebih matang. Iaitu kalau tak masak goreng tak sedap. Tapi kalau dia buat cekodok masih sedap lagi tu. Sedap lagi tu. Okey, insya-Allah. Okey, kelebihan justru malaikat kena tahu dia tak pernah rasa bosan. Tapi tak sama dengan kita, ada rasa bosan. Jadi ada umur peringkat tahu umur tadi umur tadi kita tengok peringkat. Jadi umur 20 apa, umur 30 apa, umur 40 apa. Umur 20 BBNU. Umur 30 umur yang mula diuji oleh Allah dengan keras. 20-an diuji juga. Umur 40 dah mula ibadat dah. Umur 50 kena cepat. Umur 60 dah umur yang sangat matang. Umur yang sangat berhenti ujiannya. Maka moga-moga kita adalah orang-orang yang selalu beriman pada Allah. Sementara dikata itu manusia pula ditaklifkan oleh Allah. Jadinya Allah taklifkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Allah telah taklifkan. Tanggungjawabkan. Tapi ingat, wala yukallifullahu nafsan. Allah tak berikan tanggungjawab kepada beban kepada seorang hamba-Nya, melainkan apa yang dia mampu buat. Maksudnya Allah dah uji dia ni, kita menangis ni, kita kena yakin satu benda je. Ada pintu keluar depan. Allah nak uji kita kejap je. Ada pintu keluar. Kalau percaya benda tu, kita akan tenang. Walau apa pun masalah yang kita hadapi kat luar negara sekalipun. Kita masalah yang beban yang tak boleh keluar ni. Relax. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Allah akan beri jalan keluar ni. Cuma Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita susah hari ni. Relax. Kenapa tanah saya tak boleh selesai macam mana pening berdenyut-denyut tak boleh selesai. La yukallifullah. Ingat. Allah sebut waman qudir alaihi rizquhu. Barang siapa yang terbatas rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah. Berilah sedekah. Niatkan ambil duit sedekah ni untuk kita ni lepaskan diri daripada masalah. Rizquhu, terbatas satu perkara yang tak boleh mampu kita buat, maka sedekah. La yukallifullah. Jangan bimbang. Allah takkan beratkan hamba-Nya itu. Melainkan apa yang dia mampu. Sayaj'alullah ba'dal usri yusra. Maka Allah akan jadikan selepas kesusahan itu kesenangan. Ini ayat Allah janji. Tapi syarat dia mesti sedekah. Contoh, kita ada sakit yang menghalang kita. Kita ada anak derhaka. Kita ada suami yang jahat. Kita ada masalah geran tanah yang tak selesai. Kereta yang kat belakang rumah ni tak selesai. Kita ada satu singki yang kita dah bersihkan kotor balik. Tikus masuk. Ada masalah. Waman qira alaihi rizquhu. Benda yang terbatas tak dapat kita nak selesaikan. Falyunfiq mimma atahu Allah. Sedekah. Masukkan duit ambil dalam 100 ke, tabung letak anak yatim. Sedekah aku ini niat untuk aku lepaskan, leraikan masalah aku ni. Ingat, kalau kita buat benda tu, kita kena yakin masalah kita Allah akan selesaikan. Saja'alullah ba'dan usri yusra. Sesungguhnya tidak akan Allah akan menyelesaikan benda yang selepas kesenangan itu, sahan itu kesenangan. Agaknya apa ayat sebelum dia? Wa may yattaqillah. Yakin pada Allah, takwa pada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Depan kamu ni Allah jadikan jalan keluar seluas-luasnya. Siapa yang nak sini nak buka luas tu punya depan dia pintu, maka bila dia susah, sedekah. Bila dia ada terhad, ada benda yang dia tak boleh buat, ambil duit sedekah. Sedekah ni macam-macam. Sedekah nak pahala ada,
sedekah kerana nak selesaikan masalah kewangan kita ada, selesaikan masalah yang tersempit daripada diri kita ada, masalah keluarga yang tak selesai pun ada, masalah sakit yang kita buat. Sebab tu kalau Harun dia cakap, kalau kita sakit, masuk dalam tabung. Niat, ya Allah, jadikanlah sedekah ini sebagai syifa, ya Allah. Penawar bagi penyakit-penyakit aku. Kalau kau terima pahala, ya Allah, dari sedekahku ini, ya Allah, kau ampunkan dosa aku. Kau ya Allah, sembuhkan penyakit aku, ya Allah. Ini antara benda yang boleh menyelesaikan masalah. Tapi manusia ni sebab apa Allah ciptakan dia ada masalah? Malaikat tidak. Manusia ni memang Allah letakkan masalah sebagai ujian. Kekecewaan, khianat, semuanya dia akan tahu. Sebab nak menjadikan manusia tu beriman. Hebat. Nak percaya bahawa semua dalam dunia ni tak boleh percaya. Tak ada satu pun dalam dunia ni yang kekal. Contoh, saya umur setahun, pada kecil saya lahir, saya bersama dengan ibu bapa saya. Pada umur saya 35, mak bapak saya meninggal. 34. Mak bapak saya meninggal. Saing waktu Ramadan dan Syawal. Pada umur saya 34. Jadi, selama hidup 34 tahun saya bersama dengan mak bapak saya. Saya kahwin dengan bini saya umur 30. Dan saya baru bersama dengan umur saya 12 tahun. 12 tahun. Dan sampai sekarang, saya baru bersama dengan umur saya 12 tahun. Tapi saya baru bersama dengan mak saya 34 tahun. Dan hari ini saya akan hidup dengan dia, tak tahu. Panjang umur, Alhamdulillah. Dengan anak saya mungkin baru lagi. Sampailah saya tu, ingat, agaknya siapa daripada saya muda, saya lahir, sampailah saya mati, siapa yang sentiasa bersama dengan saya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang selalu bersama dengan saya, tak pernah putus, adalah Allah. Jadi kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada. Tak ada satu pun makhluk daripada umur kita, umur setahun, sampai umur 60, melainkan yang selalu bersama dengan kita, Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang tipu. Kalau dia ada orang daripada kecil sampai ke tua sama. Tak ada. Mesti ada salah satu yang akan hilang. Yang tak tinggal, yang tak hilang pada diri dia, hanya satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dikata, apabila para wali Allah, orang yang soleh ini diberikan dia mujahadah, usaha, godaan, kekecewaan, halangan, mereka benar-benar bermujahadah, bermelawan nafsu mereka sendiri serta meninggalkan segala apa yang dilarang. Akhirnya mereka berjaya meletakkan diri mereka pada kedudukan yang tinggi dengan kurniaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ini menyebutnya bila diuji, dijawab dengan baik, maka dia martabat lebih tinggi. Kalau diuji, dimaki Allah habis. Akhirnya mereka berjaya meletakkan diri mereka tarfa'ud darajat, di tempat yang tinggi dengan kurniaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah, yang telah memberikan taufik dan membantu mereka semua. Tidak semua seperti manusia yang kafir. Mereka lebih hina di sisi Allah daripada haiwan dan binatang, kerana mereka tidak melaksanakan segala apa yang ditanggungjawabkan dan diperintahkan. Begitu juga manusia yang soleh, yang dapat menangani segala kelemahan mereka serta memujahadah melawan nafsu. Mereka ini lebih baik di sisi Allah berbanding malaikat yang menunaikan dan melaksanakan semua ibadah mereka tanpa usaha dan juga mujahadah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi itu antara. Jadi insya-Allah bab yang ke-21 masuk dalam bab iblis daripada kalangan jin dan bukanlah dari kalangan malaikat. Iblis adalah dari kalangan jin. Kenapa iblis tak sujud pada Adam? Kita kena jawab jawapannya. Kenapa? Jadi itulah jawapan dia, penyimpulan dia dan apa tadabbur dia. Bukan hanya cerita jin, iblis dari kalangan jin, tapi apa yang dapat kita ambil. Apa yang dapat kita ambil. Rupa-rupanya kita ni banyak dengan masalah kita. Sebab itulah moga-moga kita berilah. Sebab tu insya-Allah tu antara perkara-perkara yang kita belajarlah. Sebab itu manusia ni banyak masalah. Sebab tu kalau buka dalam surah Nuh ayat yang ke-7, maka Nabi Nuh kata, wahai dikata umatku, sekiranya kalau kamu ini ada masalah, kalau kamu beristighfarlah pada Allah. Mereka kata ada banyak masalah, maka Allah akan turunkan daripada langit itu hujan. Dan Allah berikan harta yang banyak dan anak-anak. Dan juga maksudnya, bila kita ada masalah yang besar, maka ada jalan keluar. Antara pertama sedekah. Yang kedua istighfar. Istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah semoga perbanyakkanlah kita istighfar. Insya-Allah ada soalan mungkin yang kita boleh letakkan soalan ataupun boleh unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya saat ni Ustaz kata boleh. kita masalah kena banyak bersedekah kan?
Lepas tu kita niat untuk mana kita ada masalah tu kita sedekah tu untuk masalah tu saja ke atau boleh campur dengan niat untuk benda lain? Okey. Cuma dalam ayat Quran tersebut, kita memang kita bersedekah kerana Allah. Itu wajib. Bersedekah kita kerana Allah. Kita solat kerana Allah. Kita solat kerana Allah. Tapi setiap solat, setiap amalan ada dia punya tujuan. Kan? Ada tujuan. Macam contohnya kita solat duha. Kita nak ikut macam Nabi Daud. Kan? Wazkur abdana Daud. Ketika mana Nabi mula stres, kan? Maka Allah ingatkan bahawa Nabi Daud ni selalu sujud pada Adam pada Allah pada waktu istiraq, pada waktu pagi. Innahu awwab. Mereka ini adalah awwab. Dan burung-burung juga at-tairu mahsyurah wa kullun lahu awwab. Burung juga adalah awwabin. Jadi Nabi pun sebut solat awwabin itu terdapat pada waktu tarmadul fisal, iaitu pada pertengahan duha. Hadis Sahih Muslim. Jadi kita nak buat solat duha ni kerana kita ni stres. Tapi kena ingat, bila kita stres, kita nak duha, kena tahu bahawa solat duha adalah kerana Allah. Itu semua tahu. Sebab tu kita nak ngadap Allah. Tapi dia ada, setiap solat, setiap amalan dia ada sebab. Dia ada tujuan utama dia. Jadi solat tahajud untuk apa dia? Menguatkan hati kita. Menguatkan hati-hati kita lemah. Tak tabah, saling menangis dengan masalah. Maka boleh solat tahajud. Ni kuatkan hati. Sebab tu Nabi ni, wajib pada dia ni, seorang Nabi untuk solat tahajud. Kerana hati dia tak kuat, tak boleh. Jadi itu antara solat-solat. Begitu juga sedekah. Solat hajat ada kegunaan dia. Untuk kegunaan dia minta hajat. Solat istikharah untuk buat pilihan. Kan nampak? Bukanlah kata, oh solat ni, lain-lain solat kan untuk ibadat, bukan untuk buat pilihan. Tak, itu memang. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah ini pertama untuk kita apa? Kita cuba niat dalam hati kerana Allah. Itu memang pasti, semua orang tahu, tak payah begitu. Jadi, waman qadir alaihi rizquhu. Siapa yang terbatas daripada usaha dia, apa dia nak buat terbatas. Waman qadir, terbatas. Falyunfiq mimma atahu Allah. Dia sedekah. Infakkan pada sebahagian harta-hartanya dan kena percaya pada Allah. Saya la yukallifullah. Dengan keadaan iman dan akidah dia percaya, tak ada satu pun yang memberati kita ini melainkan Allah beri jalan keluar. Tapi kita sedekah. Ya Allah, berikan jalan keluar. Dan saya ja'alullah, Allah akan berikan jalan keluar pada kamu selepas susah ini kesenangan. Wa yattaqillah ayat sebelum dia. Takin pada Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu, dan Allah berikan rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari sudut yang kau tak pernah sangka. Jadi kat sini kita punya niat memang kerana Allah tu wajib. Tapi kita letaklah niat, ya Allah, aku nak apa. Begitu caranya. Yang lain saya wallahu alam. Jadi kalau tak mampu nak sedekah. Infak ini Nabi kata, wahai Rasulullah, Nabi kata takutlah kamu dengan api neraka yang di depan kamu. Maka sahabat tanya Rasulullah, bagaimana kalau kami tak mampu? Nabi kata apa? Walaupun sedekah sebelah tamar. Kurma tu kita makan separuh, sedekah separuh. Maksudnya sedekah ni sampai nak sebut bahawa Nabi kata kamu ada korma kat rumah sebiji, maka sedekah separuh. Sedekah separuh, makan separuh. Pernah tak dalam diri kita hari ni ada yang kat rumah ada tinggal separuh je? Korma sebiji. Ada tak? Korma sebiji. Ada tak? Ada tak kat rumah kita ni yang kormanya sebiji kat rumah? Tak ada. Kadang-kadang korma tahun lepas tak habis lagi. Punyalah banyak korma kat rumah kita. Tapi infak ini disebut sebagai infak. Kebanyakan infak banyak. Infak banyak. Tapi infak kita korma lah. Kat Malaysia ni banyak lah. Yang lain, nikmat-nikmat lain. Kan? Cuma nak sebut kalau kita ni miskin tak kat rumah kita yang ada cuma makanan, cuma sebiji korma. Maksudnya kalau ada begitu, baku dapat. Saya pun tahu baru makan nasi goreng tom yum. Saya tadi baru tengah makan nasi goreng separuh, waktu saya nak pergi kelas. Nasi goreng tom yum ni dimasak oleh Kak Maizun, bidadari syurga. Sahabat saya juga lah. Okay. Dia masak tadi. Jadi saya makan lah. Jadi saya ada juga masuk dalam grup ni juga kadang-kadang. Sahabat kita daripada bidadari syurga. Kak Mai masak sedap. Oh, kenal. Mungkin ada yang kenal Kak Mai kat sini. Kak Mai, Maizun. Orang yang selalu Dia masak kan, Masya Allah. dia adalah orang yang selalu dalam statusnya nak diet, tapi selalu juga makan makanan yang masak. Okey. Itulah. Kan? Orang perempuan kan. Orang yang selalu berazam untuk berdiet tapi selalu juga masak. Itu masalah tu. Okey. Jadi insya-Allah. Tak apa, yang penting azam ada. Jadinya
InsyaAllah, terima kasihlah semua. Okey, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Cuma nak sebut, ada lagi masalah yang kita bukan sedekah saja. Sedekah di sini nilainya adalah sedekah duit. Walaupun sedekah tu ada benda yang boleh kita sedekah dengan kita punya tulang kita, tulang sekerat kita tolong orang. Tapi sedekah yang di sini disebut ulama khususnya pada duit, pada harta. Jadi kalau tak dapat banyak, 10% cukup. Dia lah, saya tahulah kadang-kadang ibu-ibu ni, akak-akak ni kalau dia tulis diet, kadang-kadang ambil gambar kan. Cik, ambil gambar makanan diet dia. Cik, ambil nasi sikit, kemudian sayur, kemudian tempe. Yang itu dia ambil gambar. Yang dimakan kek sikit ada sepi kat belakang, tak dia ambil gambar tak dia ambil gambar. Macam itulah manusia. Yang dia ambil gambar waktu diet tu lah dia ambil sekali. Yang 10 kali dia makan kek, dia makan wajib, dia makan dodol, itu tak pernah dia ambil gambar. Ambil gambar sebab tu tak turun-turun. Okey. Jadinya, ketika mana saat disebut tentang itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, Allah beritahu, memang Allah sekat. Waman qudira alaihi rizquhu. Allah yang menyekat rezeki dia. Maksudnya, Allah memang sengaja sekat rezeki dia. Dan dia nak tengok hamba dia bila sekat rezeki, dia yakin tak? Maka syarat dia la yukallifullahu nafsan. Allah akan berikan jalan keluar. Tapi syarat dia jalan keluar itu, mesti dikeluarkan sedekah. Dan yang kedua, bagi lagi. Allah boleh bagi dia rezeki. Tapi Allah sekat lagi. Kenapa? Satu hari berlakunya pada satu Hasan Al-Basri. Ini kisah yang sahih. Anak-anak murid dia, masa dia bersama dengan anak-anak murid dia, datang satu laki-laki, kata, wahai Hasan Al-Basri, aku ni susah hidup. Maka dia kata, berbanyakkan sedekah. Maka datang lagi satu orang, dia kata bahawa aku ni banyak penyakit. Maka Hasan Al-Basri kata, aku dah berusaha dah banyak benda. Maka Nabi Muhammad kata, banyakkan sedekah. Maka datang lagi satu golongan yang lain lah datang, wahai Hasan Al-Basri, aku ni dikata tak ada anak. Dah 10 tahun kahwin. Maka bagaimana? Aku dah berusaha dah. Maka dia kata bahawa banyakkanlah istighfar. Maka anak murid dia kata, kenapa istighfar? Kenapa tak suruh dia usaha? Maka dia kata bahawa mereka kan telah berusaha. Tapi ada satu perkara yang menghambat dia, iaitu istighfar. Dosa dia. Jadi ada benda yang menghambat kita untuk masalah kita pada ini, banyak menghambat kita kerana Allah nak leraikan benda masalah ni. Allah nak leraikan sebenarnya. Tapi Allah nak leraikan dengan cara kita keluarkan sedekah, paksa diri sedekah. Kalau kamu susah, Allah suruh sedekah. Mungkin orang ni tak pernah sedekah. Kamu susah lagi, Allah suruh istighfar. Maksudnya, cara untuk menyebabkan manusia ni jadi mood. Sedekah hari ni, istighfar lah. Sebab ada masalah susah. Jadi manusia ni, senantiasa Allah uji macam tu sebab kalau tak ditekan dengan cara macam tu, maka manusia ni takkan bersedekah. Takkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana Kak Nur Yahya? Bagaimana kalau kita bagi makan kucing terbiar yang tidak bertuan? Adakah itu juga dianggap sedekah? Semua sekali apa yang kita bagi pada makhluk itu termasuk sedekah. Tapi kena ingat, ada 5 sedekah yang terbaik dalam surah Al-Baqarah. Qul ma yas'alunaka 'anil yunfiqun. Maka katakanlah wahai Muhammad, bila ditanya tentang apa yang perlu paling baik kamu bersedekah, maka katakanlah wahai Muhammad, qul ma anfaqtum min khairin. Maka katakanlah wahai Muhammad, sedekah yang paling baik, iaitu ke atas walidain, mak bapak dia. Sedekah paling baik mak bapak, wal aqrabin, kaum kerabat, anak isteri kamu. Yang ketiga, wal yatama, anak yatim. Wal masakin, yang keempat, orang miskin. Yang kelima, ibnu sabil. Yang kelima adalah orang-orang yang terputus bekalan. Sopian. Ini 5 benda ni, benda yang paling urutan terbaik. Jadi hari ni, ada duit pertama sekali, ingat mak bapak kita. Yang hidup, kita sedekah. Dia bagi dia tudung, belanja dia makan, bagi duit. Yang dah meninggal, kita ambil lah sedikit duit, kita belanja anak yatim, ni atas niat nama mak sendiri. Buat gitu. Allah. Tapi kalau kita sedekah, apa saja kita buat sedekah. Buat kucing sedekah. Tapi kena ingat, ada sedekah yang paling afdal tu 5 tadi lah. Tapi kalau sedekah pada kucing dapat pahala lah. Dapat pahala. Allah. Tapi yang disebut khusus sedekah sini adalah 5 benda tadi. 5 benda tadi. Okey, wallahualam. InsyaAllah. Moga-moga kita dapat. Mungkin kita nak cerita tentang cara istighfar. Cara istighfar hari ni. Iaitu macam mana yang Nabi sebut. Ya Rasulullah kata, aku pernah melihat Rasulullah beristighfar 70 kali sehari. Yang bertaubat pada dia. Aku pernah melihat Rasulullah SAW hadis Muslim
beristighfar 100 kali sehari. Jadi dalam Riyadhus Shalihin ada dalam bab ni. Tapi bagaimana cara kita nak istighfar? Kalimah tu apa dia? Dan tempatnya bila? Waktunya bila? Macam mana caranya pula nak beristighfar tu yang Nabi sebut tadi tu? Kadang-kadang benda pertanyaan dalam akal. Ulama-ulama dah rungkai benda ni. Jadi macam mana kita nak mula? Selawat dah biasa kan? Selawat. Tapi macam mana istighfar boleh menyelesaikan masalah? Jadi wallahualam kita next pada minggu hadapan. InsyaAllah saya pun nak terus pergi ke Taman Seri Pandan di Pasar Burung Pandan. Kat situ lah. Kan? Kita nak ke situ, sekejap lagi ni. Maghrib di sana. Dan saya ada program dengan apa di sana. InsyaAllah semoga diberikan kemudahan kita ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh. Ustaz, saya ni waktu pergi tengah sembahyang, kadang-kadang tiba-tiba hati saya ni macam sedih. Saya baca-baca tu, lepas tu saya air mata mengalir. Yang keduanya pula kadang tengah sembahyang ke, mengaji ke, makan ke, duduk dengan keluarga, hati saya macam resah, gelisah. Saya tak boleh duduk dengan diorang kalau tengah macam tu. Saya macam nak lari, menyendiri saja. Itu nak buat macam mana tu Ustaz? Apa kesebenarnya tu Ustaz? Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Allah saya banyak kali dia tanya dengan soalan-soalan yang begini ya. Soalan-soalan yang dia rasa diri dia ni sedih, dia tengok cermin sedih. Sebenarnya benda ni pernah berlaku kat sahabat baik kan. Dia duduk dekat Taman Pulai Utama. Mungkin tak ada yang tahu masalah tu. Dia tanya dengan saya, mesej banyak juga. Ustaz, saya ni tengok cermin, kadang tengok diri saya menangis, keluar air mata. Dalam 2-3 bulan ni Ustaz. Saya kadang-kadang baca Quran menangis. Ini wallahi, ini cerita dia benar. Tapi bila dia ni muda, umur sama dengan saya, dia atas sikit lah, 2-3 tahun. Dia kerja bahagian kementerian, apa yang tak ingat. Tapi dia memang rajin nak buat benda baik. Tapi saya terkejut bila dengar berita dia di tempat kerja. Dia sihat pada semalamnya, dia bagi bantuan kat Facebook dia. Tapi bila dia dekat pejabat, dia jatuh pengsan. Dia terjatuh. Waktu tengah buat kerja terjatuh dan dia meninggal. Umurnya muda, 40-an. Saya cuma tersebab sebab apa tadi baru tak dia mesej saya, dia bertanya saya kenapa dia ni melihat diri dia menangis. Jadi apa petanda. Saya bila terdengar betul syahdu, saya jawab gurau-gurau kan. Saya jawab gurau-gurau dengan dia. Itulah tu gini kan. Jadi bila saya tergurau benda tu macam sebab lah dia. Sebab benar-benar minggu depannya dia meninggal. Ini pun depannya dia meninggal sedangkan dia dalam keadaan sihat. Dalam keadaan bukanlah kata bahawa pakcik tadi akan meninggal, tidak. Tapi menunjukkan bahawa ada benda-benda yang Allah nak bagi pada kita supaya Nabi pernah menyebut, Rasulullah pernah menyebut, sekiranya Allah sayang pada seorang hamba tu, maka Allah akan hantarkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat tu akan kata wala tahzan, jangan kamu bersedih. Maka wa abshiru bil jannah. Aku berikan berita gembira kepada kamu syurga. Jadi di benda ni kalau datang saat akhir hidup, tahun-tahun terakhir dia, Allah datangkan malaikat untuk tunjuk dia jalan yang benar. Sehingga dia ni selalu menangis tentang diri dia. Sebab Nabi memang suruh menangis tentang diri sendiri. Nabi suruh menangis dengan dosa kita. Dengar cerita api neraka cepat tersentuh. Akhir meninggal. Jadi Alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT, bukan senang orang yang nak diberikan tangisan air mata dia. Sebab Nabi SAW ni memang suka antaranya hati nak kuat. Malik bin Dinar kata, selalu sehari mesti ada duduk secara uzlah, bersendiri, muhasabah dan juga zikir pada Allah. Sambil mengalirkan air mata. Kalau lah ibu macam tu dah boleh mengalirkan air mata dengan boleh menyebabkan rasa diri nak sendiri. Orang macam saya nak campur orang. Saya kalau boleh nak bercampur dengan orang. Ni waktu suka menyendiri. Lepas tu senang keluar air mata. Ini merupakan nikmat dari Allah. Moga-moga Allah SWT, bukan senang kan, kita nak dapatkan keluar air mata kita ni, air mata kita kerana dosa kita, kerana semayang. Jadi moga-moga Allah SWT memberikan kelebihan kepada yang bertanya tadi. Dan juga kalau dalam doa tu selitkan, jangan lupa doakan saya juga. Doakan saya buat yang saya juga mudah mengeluarkan air mata. Jadi insyaAllah, wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustaz, hari ni kita tak ada baca Al-Mulk. Nanti di hujung Ustaz cuma bacakan doa lah di bulan Syaban yang barakah ni. Mudah-mudahan Allah angkat doa kita, insyaAllah.
Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, Masya Allah. Alhamdulillah. Izinkan saya buat bahan kuliah hari ini, Ustaz. Boleh. Pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan 9.15 malam kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim dengan kita Al-Muhimah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan doa tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.